مما يستمع من قول فيتبع أحسنه الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله ففعل كل ممكن أو تركه وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل ممكن أو تركه. Adapun perkara yang harus pada Allah Ta'ala ialah melakukan setiap mungkin dan meninggalkannya. Fihi raddun ala al-mu'tazilah. Kata musannif fi'lu kulli mungkinin, dan meninggalkan harus bagi Tuhan buat setiap mungkin, dan harus Tuhan meninggalkan buat setiap mungkin. Pada kalam itu rad ke atas musannif, rad ke atas mu'tazilah fi qaulihim, pada kata mereka mu'tazilah biwujubis salahi wal aslahi, pada wajib Allah buat yang baik dan juga yang lebih baik alaihi ta'ala, atas Tuhan. Wajib Tuhan buat yang lebih baik dan lagi baik. Jadi istilah tu maklumlah, antara kaedah dalam Mu'tazilah wujubus salah wal aslah ala Allah. Wajib salah dan aslah atas Tuhan. Jadi timbul dua istilah, salah dengan aslah. Wal awwalu huwa ma qabala al fasada. Yang pertama, kalimah salah itu lawan bagi fasad. Salah lawan di fasad, muqabil di fasad. Maknanya baik lawan tak baiklah. Kal imani, contoh kal imani fi muqabalatil kufri, seperti iman lawan bagi kufur, iman lawan kufur. Wasihhati fi muqabalatil maradi, sihat lawan bagi sakit. Wathani, yang kedua kalimah aslah itu, kalimah aslah huwa ma qabala salah, dia lawan bagi salah. Aslah lawan kepada salah. Makna aslah tu lebih baik. Lebih baik lawan kepada lebih baik ialah lawan pada lebih baik ialah baik. Lawan bagi lebih baik ialah baik. Bukan lawan tak baik. Tak baik lawannya baik. Baik lawannya tidak baik, fasad. Tapi lebih baik muqabil dia ialah baik saja. Baik lawan dia lebih baik pula. Lebih baik lawan dia baik. Gitu. Macam dalam fiqhnya as-sah dengan sahih. Bila sebut wa hadza huwa as-sahih, makna muqabilnya dhaif. Sahih lawannya dhaif. Bila sebut wa hadza huwa al-asah, lawan bagi asah ialah sahih. Makna muqabil pandangan asah ialah pandangan yang sahih juga. Tapi sahihnya tak kuat, kerana yang kuat itu asah. Nampak? Jadi bila sebut al-asah, ini merujuk kepada muqabil, iaitu khilaf yang kuat. Sebab itu disebut dengan asah. Bila sebut sahih, muqabil itu khilaf yang tak lemah je. Jadi salah wal aslah maka wathani huwa ma qabala salah, iaitu lawan kepada salah. Ka it'amil at'imatin lathizatin, seperti memberi makan akan makanan-makanan yang lazat-lazat. Fi muqabalati it'ami at'imatin ghairi lathizatin, pada lawan memberi makan makanan yang tidak lazat. Jadi Tuhan beri makan. Jadi contoh al-aslah ni, Tuhan beri makanan hak lazat. Lawan dia beri makanan hak tak lazat. Lawan dia bukan tak boleh beri makanan juga. Makanan tu solah juga. Bukan benda fasad, solah juga. Tapi hak lebih aslah daripadanya, beri makanan yang lebih lazat. Yang lazat. Jadi makanan yang lazat itu aslah daripada makanan yang tidak lazat. Nampak beza kan? Wakilahuma syai'un wahid. Kata dua tu satu makna je. Jadi yang okey, itu lemahlah di sini. Jadi yang
ada bezalah antara salah dan aslah. Makna Allah Ta'ala wajib buat yang baik. Kalau antara dua, baik dan tak baik, menjadikan Zaid Islam dan kafir, wajib Tuhan jadikan dia Islam. Kalau pula menjadikan Zaid antara Islam biasa ataupun mukmin yang bertakwa, wajib Tuhan buat yang aslah, iaitu mukmin yang takwa daripada Islam yang biasa. Gitulah. Okey. Wa qad hukiya, dan dihikayatkan, annahu waqa'atil mubahatsatu, berlaku perdebatan, debat, baina Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, antara Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, wa baina Abi Ali Al-Jubba'i, pok tiga dia, antara Abi Ali Al-Jubba'i. Jadi berdebatlah dua orang ni, bermubahatsah, debat dua orang ni. Fasa'alahu Syaikhu, maka Syekh bertanyakan kepada Abu Ali Al-Jubba'i. Ini berkaitan dengan ini, kena fahamlah. Sekarang ni timbul balik isu dia kata akidah Asy'ariyah ni sebenarnya ialah akidah yang Imam Abu Hasan Asy'ari bertaubat daripadanya, iaitu akidah yang bercampur dengan Mu'tazilah. Jadi akidah yang kita warisi daripada Asy'ariyah ni akidah yang bukan sejati, akidah yang bukan betul lagi. Sebab apa? Sebab dia marhalah kedua dalam kehidupan Imam Abu Hasan Asy'ari. Ketika dia telah taubat daripada Mu'tazilah, tapi dia ambil pandangan yang takwil dan ambil pandangan Mu'tazilah lagi. Dia ada marhalah yang ketiga pula dalam hidup dia, iaitu dia bertaubat daripada segala kalam, ilmu-ilmu kalam dan juga perbahasan disandarkan kepada Mu'tazilah. Itu dakwaan yang dibuat oleh ulama-ulama yang muasirah dah, yang terkini. Padahal ulama-ulama Asy'ariyah sendiri tak kata pun Imam Abu Hasan melalui tiga marhalah dalam kehidupan. Dua marhalah je, antara Mu'tazilah dan juga Ahli Sunnah tu je. Ni dia bagi tiga pula. Sebab apa? Dia tak embuh pandangan takwil dan juga pandangan yang dibawa oleh Asy'ariyah ni, yang cenderung pada takwil ni. Padahal Imam Abu Hasan Asy'ari ada dua pendekatan, ada di takwil, ada di tafwid. Ada dia faham dengan makna dengan sifat. Okey. Jadi sebenarnya kalam ni kena rujuk kepada ahli. Sama kok tuduh Imam Syafi'i benci, larang ilmu kalam tu. Pada zaman tersebut ilmu kalam yang bercampur dengan Mu'tazilah, bercampur dengan falsafah, diharamkan tu. Itu juga pandangan Imam Nawawi dan Ibn Salah. Ilmu kalam yang bercampur dengan ilmu falsafah. Dia gini, kita entah cari lagi orang hak tulis cakap, entah akan nampak hak dia cakap tu bahan abang. Isikat cakap sifat 20 ekor dah. Jadi anda kalau dengar gitu, malah jawab. Kan tak payah jawab gitu. Tak jawab. Duduk tuduh, dia baca sikit, boleh sebut. Takluk sifat, sebut je lah. Tapi dah faham, lepas tu dia buat diskusi, buat daurah merok kepada akidah sifat Allah. Padahal itu kan salah. Sama ada seorang dia pinat tu Halil Hasan, sama. Lepas tu lagi berat kan. Kita tengok dia cakap tak payah dengar. Sebab apa? Perkataan itu telah dia menjatuhkan bagi anak dak sikah dah. Sebab pertama dia kutuk ulama dengan tidak sebenar. Dia fitnah pada ulama pula. Bukan fitnah orang biasa, fitnah ulama. Ulama Asy'ariyah, ulama-ulama besar, Imam Fakhruddin Razi dan seumpamanya. Tak payah dengar gitu dah. Jawab senang gitulah, jawab ilmiahnya ada. Ada jawab ilmiahnya, makna apa yang dikata oleh Imam Syafi'i itu merujuk kepada zaman itu, marhalah ilmu kalam merujuk kepada ilmu kalam falsafah Yunan. Hak tu memang sesat, batu tolak, batu mutaqaddimin tolak. Tapi setelah ilmu kalam melalui proses-proses saringan, pembersihan, penyucian, sehingga dibuang sifat contoh-contoh kalamiah yang salah, ulama kata ilmu tu kena belajar bagi orang nak belajar usuluddin. Nampak tak? Tu jadi tak haram tu. Bahkan wajib kepada orang yang ahlinya untuk menguatkan akidah gitu. Tapi cakap yakin ya. Itulah yang penting yakin. Nama sekarang yang penting yakin.
Tulis buku macam tahu. Tapi tengok bila kita ngaji, kita tengok Allah kata benda gini pun tak boleh faham. Benda gini pun tak boleh faham. Jadi biarlah. Yang penting kita baca faham kita dah. Okey, jadi dia bincang Imam Abu Hasan Asy'ari berdebat dengan pak tirinya Abu Ali Jubai. Fasa'alahu asy-syaikhu an thalathati ikhwatin. Syekh Abu Hasan Asy'ari tanya kepada Abu Ali tentang 3 orang. Jadi Abu Hasan Asy'ari, kenapa orang anggap, orang kata dah dia tok guru di Mu'tazilah. Jadi sanad ilmu kita sanad Mu'tazilah. Dah. Abu Hasan Asy'ari dia diiktiraf setelah daripada keluar Mu'tazilah, dia kembali kepada akidah ahli hadis. Akidah ahli hadis. Akidah yang ada zaman itu. Jadi ulama-ulama pada zaman tu iktiraf dia. Bahkan dia ilmu dia ambil dengan ulama-ulama juga. Kalau tengok syekh-syekh antara syuruk-syuyuh dia, syuruk ahli selain daripada ni lah Mu'tazilah sebelum tu, dia ambil daripada ahli hadis, daripada ahli fiqh. Masa dia Syafi'i ke apa? Tak ingat. Tak. Kalau ikut kitab Imam Bayhaqi I'tiqad tu daripada Syafi'i. Daripada Syafi'i, tak silap. Ada guru-gurunya daripada murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi apa nama ni? Tidaklah makna sanad ilmu tu bukan terhenti ke tu. Ulama iktiraf dia sebagai yang menguatkan, meneguhkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu salah satu juga dia kata akidah Asy'ariyah ni terputus sanad. Nak dia sampai pada Mu'tazilah. Tanya tentang 3 orang saudara, asya ahaduhum fi ta'ah. Salah seorang itu hidup dalam taat hatta mata kabiran, sehingga dia mati dalam keadaan besar lah. Wa asya tsani fi ma'siyati hatta mata kabiran. Mati orang kedua tu dalam maksiat, hidup dalam maksiat dan mati dalam keadaan besar. Wal akharu mata saghiran. Yang satu lagi itu, yang ketiga, mati dalam keadaan kecil. Faqala, ditanyalah apa hukum, ke manakah tempat ketiga-tiga itu. Kata Syekh Abu Ali Jubai, yusabul awwalu, yang pertama diberi pahala lah. Wa yu'aqabu tsani, yang kedua diseksa sebab mati kafir. Wal akharu la yusabu wa la yu'aqabu, tidak diberi pahala, tidak diseksa. Sebab apa? Sebab manzilatun baina manzilatain. Dia ada pula konsep ada tengah, RNA tengah. Ada pertengahan di antara syurga dan neraka. Qala Syekhu, berkata Syekh Abu Hasan Asy'ari, dia kata qad yakunu tsalits, kata boleh jadi yang ketiga akan kata gini. Ni sebab apa? Nak mematahkan hujah kaedah salah wal aslah. Jadi sisi Mu'tazilah memang pegang salah wal aslah. Macam mana Imam Abu Hasan Asy'ari nak patah? Dia kata boleh jadi yang ketiga akan bertanya balik Tuhan, ya Rabbi, halla a'martani, kenapa kamu tidak panjangkan umurku? Hal a'martani, mempanjangkan umurku. Fa ashtaghila bit ta'ati hatta uthaba, sehingga aku dapat berbuat taat dan diberi pahala, sehingga aku diberi pahala. Budak kecil tadi yang mati kecil tu, kenapa ya Tuhan, kenapa kamu tak panjangkan umurku supaya aku dapat buat taat sehingga aku diberi pahala? Itu yang lebih aslah kan. Dia pun molek kan. Qala al-Jubai, Imam Jubai kata, yaqulullahu ta'ala lahu, Tuhan akan kata kepadanya, alimtu annaka law 'ishta, aku akan tahu kalau kamu hidup, lashtaghalta bil ma'siyah fatu'aqabu, kamu akan melakukan maksiat, saya akan diseksa kamu. Dia kata aku tahu kalau kamu besar kamu akan buat maksiat, jadi lebih aslah bagi kamu supaya mati kecil, ataupun yang salah bagi kamu ialah kamu mati kecil, tidak mati besar. Sebab kalau mati besar kamu akan buat maksiat. Antara mati kafir atau mati Islam, mati yang kecil, baik mati kecil. Gitu. Qala al-Asy'ari, kata Imam Asy'ari, qad yaqulu tsani, dah kalau gitu boleh jadi yang ketiga akan kata, ya Rabbi, lima lam tumitni saghiran hatta la a'siya fala u'aqabu.
Ya Tuhan, kenapa kamu tidak matikan aku kecil sehingga aku tak buat maksiat, lalu aku tak kena seksa? Tak, patutnya gitu lah. Dah kalau Tuhan tahu dah bila besar dia akan mati kafir, kenapa Tuhan tidak matikan dia kecil? Kalau ikut kaedahnya lah patut Tuhan mati kecil lah. Fabuhita al-jubbai. Jadi terpinga-pinga tu buhita kaget ke apa sebut apa? Kacik. Betul. Tak boleh jawab. Kelu oleh al-Jubai. Kata Syekh Hasan, waqafa himaru syekhi 'ala al-fil 'atabah. Kata himar syekh dah berhenti dah kat muka pintu, dak lagi dah. Dikiaslah ya, itu mahal yang dibuat bagi orang yang terlekat ataupun kelu pada jawapan. Waqafa himaru syekhi fil 'atabah ataupun fil 'aqabah. Himar syekh tak boleh berhenti pintu je, tak lagi dah dia. Dia tak boleh masuk dah. Maknanya kelu, tak boleh nak jawab dah. Tak boleh jawab. Jadi kalau ikutnya kaedah tak betul lah. Sebab kaedah ni dalam Usuluddin atau Usuluddin lah, kaedah ni mesti muttarid. Tak. Dalam Usuluddin kalau tidak tak boleh nak buat kaedah. Wa minal jaizi fi haqqi ta'ala, dan antara perkara yang jaiz yang harus pada Allah Ta'ala, bi'thatur rusuli alaihimus salatu wassalam, iaitu membangkitkan Rasul alaihimus salatu wassalam, khilafan lil mu'tazilah. Ini juga jadi dalam jaiz tu banyak tu. Dalam jaiz tu banyak. Jaiz buat segala mungkin dan tinggal segala mungkin. Tapi hak mungkin tu buat dan tinggal tu mungkin tu banyaklah. Antaranya wa minal jaizi ba'tsatur rusuli, membangkitkan rasul, menurunkan rasul, khilafan lil mu'tazilati fi qaulihim bi annaha wajibatun alaihi ta'ala, menyalahi bagi mu'tazilah pada kata mereka bahawa bangkit rasul ni wajib atas Tuhan. Wajib pula atas Tuhan. Wajib atas Tuhan. Kenapa wajib? Binaan ala aslihimil fasid, kerana dibina atas asal makna kaedah. Kaedah mereka yang fasid, yang rosak. Wa mu'taqadihim al-kasid, dan akidah mereka yang kasid ni makna rugi, kita panggil benda yang tak ada harga. Akidah hak tak ada harga lah. Sia-sia. Kasid lawan habis. Jadi yang kasid tak pakai, an-nuqud akasidah, duit yang tak boleh dipakai dah, duit yang telah hilang nilai. Jadi akidah yang tidak ada nilai, yang telah ghasak. Apa dia? Min annahu yajibu alaihi ta'ala fi'lus salahi wal aslah, bahawa Tuhan wajib melakukan yang salah lagi dah aslah. Jadi Mu'tazilah ni kaedah dia pegang sungguh. Dia pegang sungguh. Dia kata Tuhan wajib salah wal aslah, maka dibina atas kaedah tu segala benda hak lain, antaranya ni. Maka dibina atas kaedah Tuhan wajib buat yang baik lagi baik. Wajib Tuhan bangkit rasul, Tuhan utuh nabi, utuh rasul, wajib. Apa dalil dia? Apa sandaran dia? Dah siapa hak mewajibkan? Siapa yang mewajibkan Tuhan? Tuhan wajib bangkit rasul. Siapa yang mewajibkan Tuhan? Siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah mewajibkan Tuhan bangkit rasul. Oh, hebat Mu'tazilah. Sembah Mu'tazilah dia boleh suruh Tuhan pula jadi wajib. Wajib dengan maksud lazim, luzum, mesti, tak dapat tidak. Bukan ada pihak lain yang mewajibkan atas Tuhan. Bukan makna ijab atas Tuhan. Wajib dengan maksud luzum, mesti. Mesti. Bukan ada pihak lain yang mewajibkan Tuhan buat itu. Kalau Mu'tazilah mewajibkan Tuhan, sembah Mu'tazilah. Dia lagi power, lagi kuat ada Tuhan. Masuk mesti dan tidak boleh bersalah. Okay. Jadi
Wa qad wajjahu dhalik, dan sungguhnya ulama Mu'tazilah mentaujihkan, rasionalkan, bahasa moden sikit, merasionalkan, menyatakan munasabah. Selama memunasabahkan demikian. Apa hujah dia? Bi anna ara'an nasi takhtalifu wa tatafawatu. Pendapat manusia ni berbeza dan berlebih kurang, tak sama. Pemikiran manusia, pendapat manusia tak sama. Jadi bila begitu, fayaqa'u tanazu' wa tadhalum, maka akan berlaku perbalahan dan juga kezaliman. Zalim menzalimi. Dah sebab hak ni pada fikirannya hak ni lebih layak, hak ni hak lebih layak, ni layak. Jadi balak fasalahu an yuqima lahum safiran, maka yang lebih eloknya, yang sesuainya, Tuhan mendirikan bagi mereka, bagi manusia ni safiran, wakil, duta. Muayyidan bil mu'jizat, yang digagahi, yang disokong dengan mukjizat. Fayam qadu lahul kull, lalu patuh kepadanya oleh semua orang. Yang qadu lahu al kullu fa yang qadu, maka patuh baginya oleh semua manusia. Jadi kerana manusia ni otak akalnya berbeza-beza, kalau cerah kepada manusia akan berlaku pertelingkahan, kacau, dan juga akan berlaku perbalahan dan zalim menzalimi. Maka patut Tuhan, layaklah Tuhan utuh Rasul supaya semua orang ikut Rasul, baru dapat mententeramkan, dapat mengharmonikan, dapat memakmurkan bumi. Logik kot tu. Mu'tazilah ni golongan-golongan rasionalis suka lah. Golongan-golongan yang fikirkan ni suka lah. Wajib Tuhan bangkit Rasul. Okey. Jadi kita jawab kitanya, kalau wajib maknanya ada sesuatu yang maka tak ada ikhtiar lah bagi Tuhan. Padahal tiada satu yang wajib atas Tuhan. Kalau gitu Tuhan tu tergagah dia dengan buat tu. Buat itu jadi kamal. Kalau tak buat, tak sempurna. Tak sempurna, maka lemahlah kita. Okey. Jadi itu Mu'tazilah, hujah bagi Mu'tazilah. Khilafan lil barahimah, menyalahi bagi golongan barahimah. Siapa itu barahimah? Wahum ta'ifatun kuffarun, satu kelompok yang orang kafir, minal Hind, daripada benua India. Ashabu Barham, ini pengikut kepada Barham. Itu nisbah pada barahimah. Kama fi syarhil maqasid, ini sebagaimana diambil daripada syarah maqasid Imam Taftazani. Yattabi'una ma hassanahu, mereka mengikut ma hassanahul aqlu, mereka mengikut apa yang dipikir, yang dibilang elok oleh akal, apa yang akal fikir elok, duna syar'i, tidak syarak. Makna mereka mendahulukan akal, apa yang akal kata elok mereka buat je. Tidak tolak terus syarak ni. Fayastaqbihuna dhabhal hayawan, mereka membilang hina, membilang keji, membunuh, menyembelih haiwan. Sembelih haiwan ni kata tak boleh buat, salah. Lima fihi minat ta'dzib, kerana menyakitkan binatang. Siang ke binatang? Tak boleh. Ni golongan vegetarian ke apa? Wa yastaqbihuna as-salata, mereka pula membilang keji sembahyang. Sembahyang pula boleh. Lima fiha min wad'il wajhi, kerana dalam sembahyang itu meletakkan wajah allazi huwa asyraful a'dha' 'ala al-ardi, iaitu semulia-mulia anggota letak di atas bumi. Wa raf'u al-ajizati, dan mengangkat punggung, ajizah punggung. Jadi sembahyang tu kata tak molek. Sebab apa? Pada akal kedudukan tu tak baik, tak elok. Muka paling mulia letak bawah, akak punggung pula. Wa yubihuna zina, zina harus. Sebab apa? Sebab seronok ke apa? Wa wata'al maharim, dan juga wati sama-sama mahram. Tak, adik-beradik sama-sama mahram boleh. Sebab masing-masing nak suka. Itu dia.
Macam maharim. Mahram, jamak mahram. Wa yaquluna bi istihalati bi'tsati rasul. Ni terbalik kepada Mu'tazilah. Mu'tazilah wajib. Barahimah kata mustahil bangkit rasul. Sebab apa mustahil bangkit rasul? Sebab kalau bangkit rasul apa guna akal? Nak guna benda akal, tak payah Tuhan beri akal. Jadi akal dah cukup dah untuk daripada bangkit pada rasul. Ni puak kafir dah ni. Kadzana qala Sanusi anhum, begitulah dinukilkan oleh Imam Sanusi daripada mereka. Wa sarihu kalamil as-Sa'di, yang jelas daripada kalam Sa'duddin Taftazani, annahum yaquluna annaha jaizah. Mereka kata, itu nukilan Imam Sanusi. Dia kata Barahimah kata mustahil bangkit rasul. Sa'duddin Taftazani kata, yang dipaham secara jelas pada kalam Sa'duddin Taftazani, annahum yaquluna annaha jaizah. Mereka kata, Barahimah kata bangkit rasul ni harus, lakin la hajata ilaiha, tapi tak berhajat, tak perlu. Lain. Nampak nukilan Sanusi kata mustahil. Mana bagi mereka tak mustahil akal lah. Sa'duddin kata kalau tengok sebenar, Barahimah ni kata bangkit rasul tu harus, tapi tak perlu, tak berhajat. Di sisi perkara itu fi nafsil amri, ataupun pada fil amri nafsi, fi aini bi'tsah, pada diri bangkit itu harus, tetapi tak berhajat kita kepada bangkit rasul sebab dah ada akal. Fala tathbutu, maka tak sabit bangkit rasul sebab tak ada hajat. Gitu. Jadi bagi mereka tak ada rasul lah. Atas dua-dua nukilan, sama ada Imam Sanusi atau Sa'duddin Taftazani, di sisi Barahimah makna rasul tak ada. Cuma di sisi Sanusi tak ada kerana mustahil. Di sisi Sa'duddin kerana tak ada hajat. Benda itu harus tapi tak ada hajat. Bila tak ada hajat tak sabit bangkit rasul. Wa ibaratuhu fi syarhil maqasid, dan ibarat dia dalam syarah maqasid. Syarah maqasid Imam Taftazani dah. Al-munkiruna lin-nubuwah, yang mengingkari kenabian, minhum man qala bi istihalatiha. Ada di kalangan mereka orang yang mengatakan mustahil kenabian tu, bangkit rasul. Wala i'tidada bihi, dan tidak dibilang dengannya. Kita tak bilang lah tu hak kata mustahil. Wa minhum man qala bi adamil ihtiyaji ilaiha, dan di antara mereka yang menafikan kenabian ni, yang mengatakan tidak ada hajat kepada kenabian, kal barahimah, seperti buat barahimah. Intaha. Jadi faham di sini makna seakan-akan dia mentakdir ataupun membetulkan balik nukilan Imam Sanusi. Sebenarnya hak lebih adak ialah hak dinukilkan oleh Sa'duddin Taftazani dalam syarah maqasid. Sa'duddin Taftazani dia kata hak barahimah ni dia bukan kata mustahil tapi tak ada hajat. Tak ada hajat tu je lah. Jadi isu mungkin benda kecil je, sebab kesannya sama. Cuma pada penisbahan tu kita nak kutuk orang pun biar betul kutuk. Ataupun buat musuh yang ketuk, biar betul, jangan kata orang nak kata. Amin ajaizi ya kita ala wallahu alam. Tengok debat Ibn Arabi.